Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah, semua orang terperanjat tadi. Wake up call. Saya pun tak pasti, rupanya YouTube punya volume suara dia sangat perlahan bila saya play the original video. Melompat sajalah tadi nak test dah bangun ke belum kan. Alhamdulillah dekat sini tak ada orang sakit jantung. Semua orang sihat semua InsyaAllah, tabarakallah. Jom, sebelum kita memulakan sesi kita, apa kata kita mulakan majlis kita dengan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Thank you semua yang hari ini dapat menghadirkan diri dekat sesi kita. Ni sesi keberapa? Siapa ingat? Sesi keberapa untuk Fit Ramadan? Yes. Yang tahu boleh tulis 3. Nombor 3. Yes. Ni test juga suara. Alhamdulillah dapat dengar suara saya kan. Hari ni ramai yang PM tepi saya. Penampilan hebat. Ustaz Asakov kata. Fulah. Pakai kopiah dia panggil tak Ustaz ya? Saya tengok Ustaz Azman pakai topi. Okey kan panggil Ustaz juga. Saya pakai topi tak panggil Ustaz. Bila pakai kopiah dia panggil ni Ustaz. Alhamdulillah. Doakanlah. Moga-moga muka yang handsome tu akhlak dia pun handsome juga. Gitu. Saya sebenarnya nak meraihkan dapat hadiah ni daripada hadiah daripada Mekah. Kebetulan hari tu pergi Ipoh, Executive President Team Coach Johanna, dia maksud dia bagi saya kopi
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz Ahmad Azman dan semua sahabat-sahabat sihat yang ada pada malam ini? Masya-Allah, tabarakallah. Bertemu lagi kita pada hari yang ketiga Ramadan. Masya-Allah. Kita dah tinggal berapa hari lagi ya? Sampai 2 minggu untuk bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Siapa yang merindui Ramadan, siapa yang bergembira dengan kehadiran Ramadan, syurga Allah merindui orang-orang yang excited. Kita bercakap tentang Ramadan ni daripada Rejab lagi. Kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Assalamualaikum, Ustaz Salah. Ya. Ustaz Salah. Ya. Ada iringan muzik dengan Ustaz Salah lah, lagu rock. Ya, lagu rock. InsyaAllah. Ya. Ataupun saya salah. Mungkin Sekejap. Ada okay, lagu rock? Dah berhenti dah. Saya rasa lagu rock, tak tahulah. Sekejap. Ini gangguan ni. Subhanallah. Sekejap. Saya rasa mungkin YouTube tu. Sekejap. Subhanallah. Sekejap. Ada lagi ke? Now dah okey. Oh, saya rasa. Sekejap. Saya rasa macam ada dengar bunyi lagi ni. Sekejap. Ustaz, dah okey. Oh. Okey. Kalau tak dengar suara tak apa, saya teruskan aja lah. Okey, alhamdulillah, syukur. Okey. So kita sudah sampai pada bulan Sya'ban yang tinggal lagi tak sampai 2 minggu. Siapa yang merindui kedatangan bulan Ramadan, syurga Allah Ta'ala juga merindui kepada orang-orang yang bergembira dengan kehadiran Ramadan. Kita dah bercakap tentang Ramadan, persediaan Ramadan ni daripada bulan Rejab lagi. Dan saya juga baru tapi alhamdulillah kata dengan nutrition sihat yang saya dah lalui, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Kami dalam kumpulan kami memang sangat sukalah berpuasa sunat. Sangat suka berpuasa sunat kerana puasa yang luar biasa. Kita rasa bertenaga, kita tak rasa seperti mana puasa yang sebelum-sebelum ini. Itu yang satu benda yang nikmat luar biasa yang alhamdulillah, syukur pada Allah. Inilah saya dulu. Saya obes sebelum berjumpa dengan program. Memang suka sangat untuk makan. Screen. Apa dia? Screen tak ada. Tak ada? Inilah keadaan saya dulu. saya siapa yang tidak menilai saya memang macam ni dulu. Sebelum saya bertemu dengan program, alhamdulillah,
Lepas tu dapat turunkan berat badan saya. Saya memang biasa yoyo sekitar 99, 93, duk main kat situ je. Tak pernah pecahkan angka 9 tu. Tapi dengan izin Allah, rahmat Allah, bertemu dengan program yang betul, saya dapat turunkan 6 kilo, 6 kilo dan 6 kilo. Dan bila dalam bulan Ramadan, memang peluang terbaik lah untuk kita turunkan berat badan kita. Sekitar 5, ada yang boleh pergi sampai 8 kilo. Tapi yang bestnya, sebab bila kita dapat nutrisi ataupun Ustaz, mohon saya minta maaf ya. Ada suara lagu rock lagi ya? ya, saya rasa saya Baik, yang mohon sabar semua ya. Hari ini kita memang ada cabaran sikit. Line saya pun sama. Saya CP-CP tak boleh, kalau on je terus dia terputus. On video. Boleh dengar suara saya clear. Ya memang kalau saya on tu sebab dia pakai kopiah ini kan, jadi memang sampai ada yang cakap hari ni ada pengumuman hari raya ke? Masya Allah. Terbaik Teacher Aliza. Tak berselingan ya. Moga-moga mana lah tahu doa rakan-rakan kita, saya boleh jadi panel untuk mengesahkan hari raya, tengok anak bulan semua kan. Amin. Highest energy betul hari ni. Kita ada masa lagi, baru 300 orang. Kita nak suruh penuh this link ni. Kalau kita dapat penuhkan sampailah 500 ke kan. Moga-moga kita dapat juga memberi manfaat kepada orang lain. Betul ya? Bayangkan kita hanya share je link tu, ada maybe ada setitik pahala ke, senduk pahala ke kan, sedikit pahala tu kita dapat kongsikan sama-sama kan. Wallahualam. InsyaAllah moga kita punya sesi kita ni jadi salah satu majlis ilmu. Ustaz Man, kalau kita jadikan ni majlis ilmu, apa jadi? Apa ganjaran dia orang? Yes, amazing. Sama-sama lah kan. Cuba bayangkan kalau kita ni juga ingat kali, mungkin kita ni terpilih pada hari ni bukan sebab apa, mungkin sebab doa mak bapak kita. Mungkin mak bapak kita doa wallahualam dulu, dia nak kita ni selalu dilimpahi dengan rahmat, selalu dapat dirapatkan dengan rakan-rakan yang luar biasa. Saya tengok semua kat sini, sejuk mata memandang. Yang masih lagi bertelekung baru solat kan. Nur Sazlin, aduh sejuk mak tengok ni. Boleh tulis dekat chat tak, daripada mana anda bersiaran? Maybe kita sambil-sambil dengan tunggu Ustaz. Daripada mana? Maybe saya start dulu. Saya daripada Melaka, Kelebang, daerah Keriangan. Banyak kuih keri ya kan? Keriangan. Daripada Manjung, Seremban, Ampang, Masya Allah. Manik Urai, Kelantan pun ada. Kelab Muslimah fitness kita, Masya Allah. Daripada Brunei, Masya Allah, daripada sana pun ada. Rakan kita daripada Singapura pun ada. Setiawangsa, PD, Coach Dali daripada Kajang, Tanjung Malim, Puncak Alam, PD, Banting, Pahang, besar ni Pahang ni, Melaka, Kajang, nak Keria. Dia kena datang sini kan. Zam daripada Batang Kali, daripada Tanjung Malim, Puncak Alam. Wah, insyaAllah. Luar biasa malam ni. Ceras pun ada, Bagan Datuk pun ada, Bacok pun ada, Pontian, Segamat. InsyaAllah kan. Anda semua dah bernutrisi ke? Dah ambil dinner ke hari ni? Yes, tengok. Kalau yang on video tu saya boleh nampak semua muka ceria, cerah, bertenaga kan. Alright. So mungkin sambil tunggu Ustaz Salahuddin, tengok yang belum lagi masuk. Saya nak test. Ingat tak kita punya tagline untuk Fit for Ramadan? Siapa ingat? Siapa ingat? Fit for Ramadan. Siapa ingat tagline dia? Daripada Jenderam, Dahdan Sheikh Strawberry. InsyaAllah. Saya share sikit supaya you all pun ingat tagline dia. Sihat bertenaga,
Di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya. Kekal aktif sepanjang masa. Pastikan anda tak makan keria. Oh, memang satu rhyme. Masya Allah. Benar tu. Kena ingat ni, sihat bertenaga di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya. Kekal aktif sepanjang masa. Rahsianya kenapa? Rahsianya kerana kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita apply ilmu yang kita ada, kita jaga pemakanan, insyaAllah kita akan kekal sihat. Yang penting kita nak menghayati bulan Ramadan tu bukan sekadar kita ni nak berlapar je kan. Okey, masya-Allah. Okey, saya tunggu Ustaz Salahuddin. Alright, Ustaz Salahuddin dah ada, saya terus co-hostkan dia. Okay. I think tanpa membuang masa juga kita terus, kalau Ustaz Salahuddin boleh Ustaz Salahuddin take over terus. Right, Masya Allah, highest energy Ustaz. Saya minta maaf Ustaz, saya tak boleh buka on video Ustaz. Kalau saya on video, dia orang ni memang keyboard warrior semua dah ready lah. Ustaz ada 2 device ya. Ya, pendengar sikit. Ustaz ada 2 device, Ustaz yang satu. Matikan satu device. Perempuan abang tadi dah. Okey, Alhamdulillah. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Okey. Sebelum tu saya pun saya nak try on video. Okey. Tu dia. Sama-sama Ustaz. Okey. Right, saya off balik. Terusnya dengan segala hormatnya kita mempersilakan Ustaz Salahuddin untuk menyambung sesi kita hari ini. Okey, dapat tengok tak slide saya? Alhamdulillah, clear. Boleh, suara saya pun okey, tak ada latar belakang suara muzik pun tak ada Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak kepada Coach Asaqaf, Ustaz Man di atas introduction tadi. Saya terus start syukur sangat pada Allah SWT kerana kalau tidak atas limpah rahmatnya saya tidak dapat berada pada platform ini untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak masuk Ramadan, memang saya bacakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir pada puasa tu matlamat dia adalah takwa. Sebab yang di kalangan kita ni pun sama je di sisi Allah, yang membezakan antara kita antara satu sama lain adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dengan puasa tu nanti insya-Allah dapat menundukkan nafsu kita. Kita pun tahu asal kejadian nafsu tu macam mana kan. Dia pernah duduk dalam tempat yang sejuk. Memang bila Allah tanya dia siapa aku, dia jawab aku, kau. Pada ketika tempat yang Allah letakkan dalam panas, dia boleh jawab lagi benda yang sama. Sehinggalah Allah letakkan dalam keadaan dia lapar. Maknanya nak tunduk nafsu kita ni istilah dengan berlapar. Dan amalan berpuasa ni dah lama. Sejak awal-awal ni macam mana kita tengok kereta kat depan tu, dia kereta, setiap orang ada kenderaan, dia ada manual. Apa barang kita boleh elektronik pun semuanya ada manual. Kita ni manusia ni pun ada manual dia. Allah tidak biarkan kita tanpa manual, panduan. Dia bagi kita amanah badan ni, fizikal ni untuk kita jaga sebagai kita punya wasilah kita untuk mengabdikan diri kepada dia, menjadi hamba dia, menjadi khalifah dia yang terbaik. Begitu. Alhamdulillah. Okey. Ni ini saya dulu. It's a fine line. Orang kata kalau tidak atas rahmat Allah, kalau tidak kerana bertemu dengan program ke dan sebagainya, Masya Allah saya tak tahu apa jadi dekat saya. Okey. Inilah dia transformasi yang saya lalui sendiri. Dan memang look forward sangat untuk berpuasa sunat. Semenjak saya tahu pemakanan sihat ni, bukan setakat saya, termasuklah tim ataupun peserta dalam kumpulan saya pun Masya Allah, kita sangat suka berpuasa hari Isnin, Khamis, hari putih, dan apatah lagi Ramadan yang kali kedua kami. Kami kali kedua ni Ramadan ni. Ramadan yang sebelum ni Masya Allah memang jimat masa. Orang kata dapat tak payahlah ketang waktu bersahur tu kan. Tak sampai 5 minit dah boleh selesai. Begitu juga nak buka puasa, masa kita jimat, tenaga ada dan sebagainya untuk kita fokus pada ibadah. Sebab kita nak bangunkan malam-malam Ramadan tu
Siapa yang bangunkan malam-malam Ramadan dengan ibadah, Allah boleh ampunkan dosa. Kita jadi macam baby balik, kembali kepada fitrah. Yang kita duk buat ni pun, makan-makan ni pun apa yang ikut sunnah juga secara tak langsung. Itu transformasi saya. Kalau saya dalam keadaan macam tu, triple XL kepada L. Daripada muka wajah yang macam tu, kusam kepada macam tu. Masya Allah. Saya umur saya sekitar 45. Gitu. Jadi itulah. Kalau orang tak tanya umur, mungkin orang ingat. Mungkin kita boleh lah. Kita tahu kan, kalau kita ada penimbang yang advance sikit tu, dia boleh beritahu kita body age kita macam mana. Kadang-kadang orang tu, wajahnya tu nampak jauh lebih tua daripada umur dia sebenar. Gitu. Kan? Jadi benda ni boleh berlaku tuan-tuan. Dan autolisis, saya akan masuk ke topik. Autolisis ni dah disebutkan oleh dua speaker kita yang awesome. Ni Fit Ramadan yang ketiga. Lepas ni kita ada final speaker Fit for Ramadan yang keempat. Lepas tu kita semua dah ready insyaAllah untuk Ramadan. Saya nak tumpukan fokus pada kat sini kalau orang yang kali pertama yang belum pernah bertemu dengan nutrition ke ataupun belum pernah berpuasa dengan nutrition. Saya nak tahu juga siapa kat sini. Siapa kat sini yang kali pertama, atau semua yang ada ni semua yang memang dah rasa nutrition ke ataupun dah pernah masuk program ke. Saya nak tahu juga. Ada yang kali pertama, first time. Masya Allah, betul Juliana? Masya Allah. Nabila, Halim. Okay, terbaik. Saya nak fokus pada tuan-tuan. Dan of course yang lain-lain ni pun mungkin ada benda-benda baru yang boleh jadi manfaat bersama. Sebab kita kalau boleh, Masya Allah, ramai juga ya. Eddie, Asfi, Aryani, Masya Allah, tabarakallah. Okey. Jadi, apa yang berlaku dekat saya ni tuan-tuan adalah, tuan-tuan dan perempuan, ini adalah proses autolisis yang biasanya berlaku pada 90 hari. Kalau kita eat clean, kita makan dengan cara sihat, autolisis ataupun proses awet muda ini, kalau kata awet muda ni, transform sihat lah insyaAllah kan. Dia berlaku selama 90 hari. Tetapi dalam bulan Ramadan, ianya boleh berlaku selama 30 hari sahaja. Subhanallah. Benda ni satu benda luar biasa. Itu sebab Ramadan ini adalah anugerah daripada Allah kepada kita semua. Masya Allah. Terbaik. So, memang sedang molek. Kalau first time, boleh ambil tindakan masih lagi berbaki Syaban untuk terus ready dengan momentum dalam bulan Ramadan. Okay, Mr. K second time. Okay, right. Terima kasih. Okay. Seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, insya-Allah kamu akan sihat ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi puasa yang macam mana? Macam mana puasa yang boleh mendatangkan kesihatan? Itu yang penting yang kita nak belajar pada malam ini. Okay. Ini yang biasanya kita expect ataupun kita harapkan ketika berpuasa. InsyaAllah boleh turun berat badan, kita boleh dapat, kita sepatutnya kalau dengan bersahur yang betul, kita ada tenaga, kita dapat merehatkan organ perut kita, kita dapat merehatkan perut kita supaya proses pemulihan tu boleh berlaku. Fokus tu tidaklah kepada digestive system kita. Sebab tu kalau kita makan banyak, kita akan penat, kita akan mengantuk. Semua energi, semua sistem badan tu fokus dekat situ nak mencerna pemakanan. Nabi dah pesan kat kita tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita makan sekadar untuk menegakkan tulang belakang. Kalau kita makan sampai 2-3 pinggan, lauk seaneka macam-macam semua ada, kuih muih bagai dengan air macam-macam color kat depan kita tu, itu dah memang langgar sunnah lah. Kan? Kita expect bila kita puasa boleh turun lemak. Kita dapat masa lebih untuk beribadat, kekal cergas, tak banyak tidur. Seharusnya kita dapat berjimat. Kan? Dapat kontrol kita punya ketagihan dalam rokok. Contohnya kalau yang masak rokok kat sini, dapat singkirkan kolesterol, dapat stabilkan gula. Kalau siapa yang diabetes mungkin berharap bila berpuasa tu dia dapat memulihkan keadaan dia. Kalau boleh reverse diabetes dan tekanan darah tu dia menjadi normal. Tapi
malangnya tuan-tuan dan puan-puan, benda ni tidak berlaku. Tu. Sebaliknya, ini yang terjadi. Inilah yang terjadi. Siapa setuju pasal ini? Ada orang berat dia kekal, maintain. Tak bergerak. Ada yang naik berat badan. Ada yang keseletih, lesu, banyak tidur. Dan tak boleh juga nak kontrol. Bila nak berbuka tu, nafsu makan tu tak dapat nak dikawal. Malah kalau dia timbang, lemak dia tetap banyak. Body fat tak turun. Banyak tidur ni, benda-benda ni, sembelit. Kan? Ini yang berlaku. In fact, bulan Ramadan, bulan yang patutnya kita merasai kesusahan orang-orang yang tak dapat kelebihan macam kita. Itu yang kita nak kena banyak berpuasa tu. Bila berpuasa kita dapat rasakan macam mana lapar tu rasa bila orang yang betul-betul berkehendak tak dapat makanan. Kan? Tapi benda ni tidak berlaku. Sebabnya cara kita bersahur, berbuka puasa tu semua dari melanggar. Malah boleh merosakkan sistem badan kita. Tuan-tuan campur semua benda. Kalau contohnya kita pergi ke bazar Ramadan, dengan murtabak, ayam percik, apa yang kita favorite? Segala jenis kuih kan? Kuih lagi. Lepas tu nasi, macam-macam nasi lagi. Masya Allah, by the time kita habis makan tu, nak pergi sembahyang isyak pun dah tak larat dah. Mata sangat mengantuk. Itu yang payah nak pergi ke Waalaikumsalam. Itu yang payah nak pergi solat isyak, nak pergi nak bertarawih dan sebagainya. Belum cerita tarawih 20 rakaat. 8 rakaat tu pun dah mengantuk sangat. So macam mana kita nak elakkan benda ni berlaku? Macam mana? Okey, kita kena faham bila kita bercakap tentang sarapan pagi ataupun berbuka puasa, dia dalam bahasa Inggeris dia sama ya. Dia punya ejaan bersama. Satu breakfast, satu breakfast. Lebih kurang kan? Dia punya sebutan tu, ejaan tu. Dalam dua keadaan ni sama aja. Apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan apabila kita tidur malam, bangun pagi esoknya, kita akan berlapar selama lebih 5 jam. Betul? Okey, apa yang berlaku? Kita tak cukup air. Jadi air liur tak banyak Air liur tak banyak. Mulut kita kering daripada air liur. Air liur ini sebenarnya ada keperluan dia. Dia ada dalamnya tu ada enzim amylase yang boleh digunakan untuk mencerna karbohidrat, carbs kepada maltose. Itu teknikal lah sikit, tapi maknanya enzim amylase ni kurang. Cuba bayangkan keadaan tu. Dan apa jadi biasanya dekat perut kita, macam mana keadaan perut kita bila kita bangun pagi ataupun kalau kita berpuasa, lebih kurang sama situasi. Bila perut kita kosong, asid tu tinggi. Jadi sebab itu Rasulullah SAW menganjurkan kita berbuka puasa dengan kurma, dengan susu. Ini kurma ni apa benda? Kurma ni adalah fruktos. Dia berbeza dengan contohnya nasi. Berbeza contohnya dengan mie goreng, murtabak, kan? Jadi bayangkan bila enzim amylase pun tak banyak, macam mana kita nak bantu penghasilan tenaga tu dengan pantas untuk kita boleh bersolat dan sebagainya. Nampak tak? Itu yang penting untuk kita cari benda-benda yang liquid, benda yang mudah diserap, yang mirip-mirip kurma dan juga susu. Benda ni ada tak dalam kita punya nutrition dalam shake F1 contohnya? Nanti kita dedahkan ya. Ni benda yang berlaku. So ini dua benda yang memang kita kalau boleh kita ambil untuk bila masa perut kita kosong, sebab protein tadi itu dia akan bertindak dengan asid. Protein daripada susu ni dia akan bertindak asid, dia akan menjadi separa pepejal. Kita dah dengar penerangan ni sebelum ni, tapi saya remind balik, maka kita akan rasa kenyang. Okey. So protein diperlukan, fruktos diperlukan untuk tenaga yang pantas. So bagaimana kita nak buat benda ni? Kurma tu memang kena ambil lah sebab maksudlah untuk buka puasa kurma dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah kita ada Formula One shake. Ini yang benda yang kita boleh ambil untuk kita sama ada bersahur ataupun breakfast ataupun buka puasa. So Formula One ni dia kalau mudah kata kita panggil protein shake, tapi sebenarnya dia adalah complete meal replacement dalam bentuk serbuk. Okey, yang kalau kita blend dengan buah-buahan contohnya
ataupun kita blend dengan sebab dia ada banyak perisa dan sebagainya. Dia boleh membantu kita dengan pantas, tak sampai 2 minit, tak sampai seminit biasanya kita dah rasa dah kesegaran dengan sos, dengan sumber protein yang ada dalam Formula One ni. Dia dah orang kata dah macam bertindak seperti mana susu tadi, nampak? Itu yang apabila kita bersahur ataupun kita berbuka puasa dengan ni, memang kita rasa kenyang. Nanti saya kongsikan apa formula dia. Okey? Dan sebab pemakanan yang lengkap ni, dia punya khasiat dia seumpama tu sebelah tu. Telur 2 biji, pisang, vitamin A daripada cheese, tomatonya dengan blueberry-nya, avocado ni. Kalau kita nak kumpulkan semua ni memang jenuh lah, tapi khasiat ini yang terkandung. It's a complete meal replacement. Okay? Alright. Dan untuk membantu lagi kita mencukupkan protein. Ini penting sebab kenapa kita kena cukupkan protein, sebab tuan-tuan dan perempuan tak nak bila kita berpuasa ramai orang yang berlaku dia dapat penurunan berat badan. Tapi bila masuk je Syawal, apa yang berlaku? Berat badan dia akan naik mendadak. Okey. Sebab apa? Yang hilang semasa dia berpuasa tu adalah bukan lemak. Yang hilang adalah otot. Jadi sebab itu penting sangat kalau tuan-tuan dan perempuan untuk pastikan penurunan tu dia datang dengan muscle, jisim otot yang orang kata naik ataupun kekal, mesti kena ada. Sebab apa kita combine antara F1 dan F3 ni? Sebabnya F3 ini, F3 ini dia pure protein. So kalau combination dia sebenarnya ada kiraan ni. Kalau mudah cakap kat sini, kalau tuan-tuan berat dia 80 kg, 80 kg. Ini senang cerita, kita lebih kurang 80 gram. 80 gram protein yang diperlukan. So macam mana nak cukupkan 80? Ini kiraan simple. Macam mana nak cukupkan 80 gram dalam bulan puasa? Sama je. Kalau hari-hari biasa pun kita tetap ambil breakfast, betul? Kita ada lunch sehat kita ada makan malam. So berapa kali kita ambil shake? Sama juga. Waktu sahur, waktu berbuka, kemudian untuk mencukupkan yang protein yang dengan dinner sihat tu, kita ambil menu yang sama, lunch sihat tu kita bawakan. Bawa selepas isyak tu contoh, atau selepas tarawih. Kalau tuan-tuan yang pernah masuk program ni, F1, cuba tengok botol F1 ni, di belakang ingredient ni saya nak bagi tunjuk. Tuan-tuan boleh tengok dengan 2 scoop sekitar 9 gram. So kalau kita ambil 3 scoop sekitar 14 gram. Kalau orang yang tadi tu 80 gram keperluan, kalau kita bahagikan 3, berapa banyak dia perlukan dalam masa bagi 3? Sebab apa? Sebab breakfast untuk sahur, untuk berbuka puasa, dan juga untuk yang kita akan tengok sekitar 20 lebih. 80 bagi 3 tu berapa lebih kurang? Sekitar 23-24 kot. Betul? So jadinya kalau dengan 3 26 terbaik. Jadi kalau kita nak cukupkan 26, kita boleh ambil 6 scoop. 6 scoop F1 ni. Tapi jadi banyaklah tuan-tuan. Betul tak? 6 scoop ni boleh memberikan kita protein sekitar yang itu yang kita perlukan. Tetapi apa yang kita cuba buat, sebab ramai kat sini juga yang nak turunkan berat badan dalam masa yang sama, kita ambil sekitar 3 tapi kita top up dengan F3. Sebab F3 ni kalori dia lebih rendah dan dia pure protein. So kombinasi F1 dan F3 ni akan memberikan kita kecukupan untuk mendapatkan 26 gram. So sebagai contohnya, 3 scoop dapat memberikan kita 3 scoop F1 dapat memberikan kita contohnya sekitar 14 gram. So ada balance lagi berapa? Lebih kurang katalah nak cukupkan lagi. Ini 1 scoop F3 ni kan, F3 ni lebih kurang 5 gram, so tambah lagi 2 je lah. F3 kali dengan 2 scoop dapat berapa? Dapat 10 gram.
So dapat tak close tu 24 gram tadi? 24, 26 dekat kan? Settle, nampak? Ini cara dia. So kita boleh maintain kalori yang rendah tapi dalam masa yang sama cukup keperluan protein kita. Jelas tak? Okay. Ini a bit technical lah. Siapa yang kali pertama ni boleh go back to your orang-orang yang invite tu, tanya balik macam mana nak. Ni yang penting supaya nanti bila kita bulan puasa tu kita tak nampak terlalu cukup. Kita akan turun, memang turun, tapi maksudnya kita maintain kita punya muscle mass kita terus. Itu yang penting. Okay, jelas ini yang akan berikan kita kestabilan dalam tenaga dan sebagainya. Okay. So yang ini video tentang autolysis saya tunjuk je sekali lagi. In each stage of the 30 days of fasting. Stage 1. During the first couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process. And the first few days are the hardest as they are usually accompanied. Okay, jadi first stage ni bila kita tak biasa berpuasa. Ni saya nak beritahu lah. Maknanya macam mana kita nak tahu Ramadan kita yang sebelum ini memberikan kesan yang baik kepada kita. Antara tanda-tandanya ialah ada tuan-tuan dan perempuan adalah kita akan suka berpuasa sunat. Itu tanda maknanya Ramadan kita yang dulu tu memberikan kesan yang baik kepada kita. Saya tak tahu tapi saya harap tak adalah yang langsung tak pernah berpuasa sunat sehingga datang Ramadan yang seterusnya. Itu memang Masya Allah, tabarakallah. Jadi faham tak? Jadi kita kena ubah tu. Jadi kalau siapa yang dah biasa puasa sunat hari Isnin, hari Khamis ataupun puasa hari putih, insya-Allah side effect ni yang seminggu pertama bulan puasa tu, 3 hari pertama berpuasa tu dia tak ada. Maksudnya biasa kalau apa orang ni dia akan pening kepala. Dia adalah side effect daripada positive cleansing. Ini yang berlaku dalam stage 1 ni. Badan kita mula mengeluarkan with headaches, dizziness, nausea and intense hunger. Lapar yang melampau. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well. Dengan berpuasa kita mengaktifkan sel putih. Okay? Setiap organ-organ kita tu semua ada toksin. Itu yang ada melekat semua tu kan, fat dan sebagainya. Saya akan ceritakan macam mana lemak-lemak ni terbakar ketika kita berpuasa. Dia menarik. Okay? So jelas So masuk hari ke-7 ke macam tu kita dah steady dah. Kita dah ramai yang skip sahur dah masa ni. Jangan tuan-tuan dan puan, kalau boleh maintain terus sepanjang 30 hari ni, teruskan bersahur macam biasa. Kerana bukan setakat nak makan tu, tapi kita nak pastikan kita solat subuh awal waktu, kita dapat bertahajud. Jadi tak nak kita sia-siakan. Ni nak kejar nak kejar Lailatul Qadar. Tapi tak nak bangun sahur macam mana? Kan macam tu. Siapa yang bersahur hampir confirm, hampir pasti insya-Allah dia akan bertemu dengan Lailatul Qadar pada 10 malam akhir. Ini kita nak. Okay. Stage 3. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Ini saya belum tunjuk. Ini saya belum tunjuk apa ni yang kolon yang kotor. Tapi tak apa, maksudnya by the time kita cukup 30 hari itu, hampir ke semua organ-organ dalaman kita ni akan menyingkirkan toksik. Tapi betul ke boleh keluarkan semua tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita baru start, mungkin bukan satu kali Ramadan ni lah. Mungkin kita perlukan banyak kali Ramadan lagi lah. Okay, tadi maksudnya sekarang badan kita, organ-organ dalaman kita boleh mengeluarkan tu toksin tu bila masa ni. Umpama macam ni lah. Umpama ni autolysis ni, umpamanya senang nak faham. Kalau kita buat macam mana? Kalau macam bila phone kita dah berat sangat, apa yang kita buat, kita akan cuba padamkan, kita delete lah video ke apa ke kan. Kemudian kalau payah sangat kita buat factory setting lah. Kita reset balik, kita reformat balik, betul? Umpamanya macam tu. So badan kita akan jadi ringan, badan kita akan bertenaga. Sebab tu kalau tengok pelajar-pelajar yang nak fokus tu, dia orang akan banyakkan fokus.
surprisingly, bila dia berpuasa tu, dia punya konsentrasi dia untuk menghafal tu lebih baik. Cuba tanya pelajar-pelajar yang cemerlang tu memang biasa beramal, biasa berpuasa. Okay? Of course, jimatkan masa, tak banyak nak fikir pasal makan, tapi dia punya badan tu boleh fokus kat situ. Ini yang kita nak. Keajaiban ni akan berlaku pada 30 hari. Sebab tu kita kena ambil peluang ni betul-betul, kena belajar ilmu nutrisi ni betul-betul supaya otolisis betul-betul lah. Okay, yang saya dah cerita tadi ni. Okay, ini yang akan berlaku 10% sel-sel kita akan ditukarkan, 66% akan ditukarkan pada 10 hari. Maknanya sel-sel kita ni bila tukar baru maknanya apa? Itu yang boleh jadi awet muda tu. Itu yang boleh auto transform tu, auto handsome, auto lawa. Dia itu bonus lah, bonus. Siapa yang tak nak macam tu kan? Masya-Allah. Okay. Ini kalau kita langgar pantang larang ni tuan-tuan dan puan, inilah yang jadi. Inilah yang akan berlaku. Kalau kita masih lagi makan benda-benda yang karbo ringkas, contohnya kita bersahur, bukan tak boleh nak makan nasi, tapi contohnya kita ambil beras biasa, roti putih, Maggi ke, ataupun biskut ke. Tuan-tuan nak menggalakkan benda ni lah. Inilah yang berlaku. Ini yang kita kena faham. Kalau kita makan karbo ringkas, kita akan menggalakkan blood sugar untuk naik dengan cepat dalam darah kita. So bila benda ni berlaku, kita tak dapat nak kawal gula dalam darah kita. Insulin akan dikeluarkan daripada pankreas kita untuk menurunkan blood sugar ni. Okey, bila insulin diturunkan, yang tu yang kita nampak kat sini, dia turun balik, lapar balik. Sebab tu kalau kita tak berpuasa, kalau kita bersahur bukan dengan nutrition ni, tuan-tuan akan rasa cepat lapar. Pukul 10 dah lapar. Pukul 10 dah kerung-kerang, bunyi perut tu dah kita dah menyanyi dah perut pukul 10. Yang ni kalau siapa yang bersahur dengan nutrition ni, insya-Allah dia relax. Kalau penat nak tidur tu normal. Sebab tidur dalam bulan puasa ni ibadah untuk qaulillah. Sebab dah bangun malam kan, dah bangun awal, 4 pagi dah bangun semua. So qaulillah tak ada masalah. Tapi badan steady. Tu yang kita nak. Kita boleh kekal aktif, nak bekerja ke, nak buat apa-apa, kerja rumah ke, badan kita steady. Siapa kita tengok, kalau orang-orang yang berpengalaman lama kat sini, saya tak nampak coach-coach yang ni. Kalau saya tengok coach Zaidi ke, even Ustaz Man ke sama ni, dia boleh bersenam lagi, boleh angkat berat lagi, boleh buat weight lagi, boleh bulan puasa. Macam kita ni kalau bulan puasa, kalau cara biasa tu memang tak larat lah. Memang tak larat nak buat apa-apa. Tapi yang dalam ni, yang banyak dalam ni, tim-tim ni yang kat sini ni, alhamdulillah, kalau dekat 1 jam sebelum buka puasa tu dia boleh bersenam. Siap boleh lari, siap boleh angkat berat lagi. Okey, ini yang kita nak elakkan. So kalau kita boleh buat macam ni, barulah kita punya blood sugar kita boleh kontrol. Barulah diabetes kita kalau kita ada diabetes, kita boleh kontrol. Kalau tak, sama je situation tu. Berpuasa ke, tak berpuasa ke, dia tidak akan membantu. Kunci dia dekat sini. Itu yang ada dalam kita punya F1, kerana F1 kita adalah low GI. Low GI tu maknanya rendah GI. Bacaan glycemic index dia rendah, antara 15 ke 23. Maksudnya insya-Allah kalau makan benda tu, dia tak akan ada blood sugar spike macam ni. So bila tak ada blood sugar spike ni, boleh tak kita kontrol kelaparan kita? Ada tak rasa nak lapar? Bila setiap kali benda ni turun ke bawah ni, nampak ni yang bawah ni, dia akan rasa lapar. Dia akan hantar signal kat otak kita lapar. Katakanlah line ni straight aja. Cantik tak? Alhamdulillah. Itu yang seronok bila kita berpuasa dengan cara yang betul. Okey? Dan kalau insulin tu masih dikeluarkan, kita tak dapat jadikan badan kita untuk membakar lemak. Ini ada 2 hormon yang akan dikeluarkan. Kalau kita banyak makan karbo ringkas, makan makanan yang tak sihat yang saya sebutkan tadi tu, kita akan menggalakkan insulin dikeluarkan. Kalau perut kita besar, kalau kita check full blood test, kita tak check insulin level. Kita akan check cuma glucose level, betul? Kita tak check insulin level. Tapi sebelum orang kena kencing manis, ada satu doktor tu beritahu saya, kalau kita check, kita akan nampak bila perut tu besar, dia akan nampak level insulin tu tinggi dalam badan dia. Senantiasa insulin level tu tinggi. Jadi kalau berterusan tuan-tuan buat macam tu, akhirnya insulin resistant, maknanya insulin yang dikeluarkan oleh pankreas tu tak dapat lagi membantu untuk menurunkan gula dalam darah. Ini bahaya.
Tapi bila kita dapat makan contoh dengan F1 tadi tu, F1, F3 tadi tu, insulin tidak akan dikeluarkan. So bila insulin tak dikeluarkan, keadaan itu akan membolehkan badan kita mengeluarkan hormon glukagon. Ini bunyi macam pelik sikit. Hormon glukagon. Hormon glukagon inilah yang diperlukan. Ini saya dah sebut tadi dah. Hormon glukagon inilah yang akan menukarkan lemak-lemak yang duk membalut kita punya organ-organ dalaman kita tu kepada tenaga. Sebab badan kita memang design untuk jadi fat burner, tuan-tuan. Kalau orang zaman-zaman dulu tu dia memang auto six pack. Sebab itu kalau kita tanya pengalaman coach-coach yang dapat six pack perut dia tu, dia kadang-kadang dia tak buat pun sit up banyak-banyak. Dia cuma fokus pada penurunan body fat sampai dapat ideal. Memang auto terkeluar six pack. Sebab yang duk menghalang six pack tu keluar tu lemak tu lah. Lemak yang degil kat perut tu. Jadi tuan-tuan nak mana? Nak insulin banyak ke glukagon banyak? Dipersilakan. Kalau nak glukagon banyak, ambil F1, F3. Okey, jelas Okey, ini benda paling penting untuk faham. Okey. Inilah yang tadi tu. Okey. Jom kita dengarkan panduan berpuasa dari expert, Dr. Luigi Graton yang akan datang pada Extravaganza nanti bulan Julai. Masya Allah, kita akan dapat training langsung daripada dia. Jom kita dengarkan dia bercerita tentang bagaimana berpuasa dengan cara yang sehat. Hi, I'm Dr. Luigi Graton. As a world leader in nutrition and weight management, Herbalife has always encouraged a healthy, active lifestyle, whether you want to reduce weight, increase weight, or even maintain weight. Our weight management programs are especially designed to help you control your hunger, maintain a healthy metabolism, reduce excessive fat, or simply to keep you energized, happy, and healthy. During Ramadan, considering balanced and nutritious food is important to maintain your well-being. Herbalife products can help to provide nutrients and provide energy for you during this month. Let's first talk about what happens when you fast. During fasting, your body will start to use carbohydrates as the main source of energy. When your body runs out of carbohydrate, fat is used as the next source of energy. Why should you not skip sahur? You should not skip sahur for several reasons. It helps to reduce hunger and thirst. It helps to avoid excessive eating after breaking the fast. It helps to minimize fatigue and headaches during the daytime. Okay, nampak tak? Dia kata jangan skip sahur. Kalau tak nak pening kepala, tak nak penat, banyak tidur, ataupun nanti bila buka puasa kita akan makan macam kita tak jumpa nasi selama 7 hari. Kan? Jangan skip sahur. Nampak tak kepentingan tu? Sebab tu dia kata benda yang pertama sekali yang akan dibakar adalah karbohidrat. Tapi karbohidrat yang macam mana tuan-tuan nak bekalkan pada diri tuan-tuan? So itu yang penting tu, kita jangan skip sahur. Dan Nabi pun dah cakap selagi mana umat pun dalam amalkan sahur ni, mereka akan dalam keselamatan dan keberkatan, betul. It helps to control blood sugar levels and it provides nutrients and energy. It's also very important to drink sufficient water. You should not skip sahur for several reasons. It helps to reduce hunger and thirst. It helps to avoid excessive eating after breaking the fast. It helps to minimize fatigue and headaches during the daytime. It helps to control blood sugar levels, and it provides nutrients and energy. It's also very important to drink sufficient water. You should limit excessive salt and caffeine intake because salt affects blood pressure and caffeine stimulates loss of water in the body. Ini penting sebab walaupun kita berpuasa, kita masih boleh maintain 3 liter air. Sebab itu strategi dia, kalau kita dah bangun pukul 4 pagi, kita dah start minum air. Tuan-tuan boleh sembahyang tahajud dan sebagainya, dah start minum air, maknanya boleh dapat 1 liter sebenarnya sebelum kita betul-betul bersahur dengan syek. Nanti bila kita dah berbuka puasa tu, standby nanti kita bawa air kosong juga ketika kita bertarawih dan sebagainya. Jadi insya-Allah 3 liter tu tetap kita boleh
dapatkan walaupun kita berpuasa. Itu yang kita kena praktis. Lepas tu dia sebut kat sini, jangan banyakkan garam. Garam akan naikkan blood pressure. Sebab tu kalau kita nak masak pun kita akan kurangkan garam. Kurangkan kafein kerana dia akan menghilangkan, dia akan buat kita dehydration. Okay? Body, and you need to maximize your fluid during Ramadan. Make sure to choose complex carbohydrates because it takes longer to digest, providing more stable and continuous energy for the body. Protein is very important. Make sure you eat sufficient protein because it helps to build and repair the body's tissues in addition to supporting healthy growth and development. During fasting, people can lose muscle, which is a very important thing for your metabolism. So eating sufficient protein helps to maintain your body's lean muscle mass. So kalau kita tak cukup protein, apa yang berlaku, kita akan kehilangan masa. So bila muscle kita yang hilang, kita akan merendahkan metabolisme. Jadi keupayaan badan kita untuk membakar kalori dengan baik itu akan berkurangan. Ini yang kita tak nak berlaku ketika kita berpuasa. During suhoor, it's important to eat fruits and vegetables that are rich in fiber. This helps to keep you full longer while supporting a healthy digestive system. When you are breaking the fast, make sure to break your fast with some dates and a glass of water, milk, fruit juice, or soup. You should eat good sources of carbohydrates. This will ensure that you provide your body with instant energy, which is needed after a long fast. You also need to provide yourself with hydration and sufficient nutrients. When you're planning your main dish to eat, focus on quality, not quantity. Focus on hydration and energy needed by the body. Make sure you restrict fried and salty food, and plan your nutritional intake first before you start. All of the information given is for general knowledge and does not constitute a substitute for medical advice or treatment for specific medical conditions. This information is not intended to replace professional personal medical advice. Alhamdulillah, jelas So nampak tak, dia pesan untuk kita tingkatkan fiber. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita keperluan fiber kita walaupun berpuasa ataupun tidak berpuasa sekitar 25 gram ke atas. So kalau kita tak cukup fiber, apa yang berlaku? Kita akan berlaku sembelit dan kita tidak dapat melawas dengan baik. So kalau kita nak singkirkan, kita nak dapat penurunan yang ni, dapat kesihatan, kita kena singkirkan toksin. So toksin ni dapat disingkirkan bila kita cukup fiber. Itu yang penting. Bersama dengan air. Umpama air ni kalau kita tak cukup air, kita basuh baju dekat washing machine tu, kita pakailah deterjen yang terbaik sekalipun, tapi kita tak buka pilih air ni. Macam tu. So macam mana kita nak cuci? Toksin yang ada. Jadi sebab itu kalau kita cukup air, kita cukup fiber, impact yang pening kepala, rasa tak apa nak sihat, badan tu semua tak sedap tu akan dapat kita kurangkan ketika kita berpuasa. Okay. So saya akan terus kepada nutrition yang lain insya-Allah. Ini yang saya dah sebutkan tadi. Ini yang saya amalkan juga sampai sekarang alhamdulillah. Dan untuk kita bantu kesihatan usus kita boleh ambil aloe ni. Aloe ni kita akan dia bertindak seperti shampoo di usus kita tu ya. Sebab dia ada rerambut yang ini rerambut inilah yang akan menyerap khasiat-khasiat apa pemakanan yang kita makan tadi. So biasanya kalau kita nak penyerapan shake kita tu berlaku dengan baik, kita boleh ambil air sihat ni dululah dengan aloe. Kita boleh ni. Dan kalau nak dapatkan contoh bila buka puasa tu, kalau nak rasa cordial yang macam yang sihat, yang sedap tu, tuan-tuan boleh ambil aloe mandarin campur dengan tea mix peach. Memang sedap. Okay. So biasanya macam itulah kita akan ambil aloe ni, dia tidak boleh ambil dalam air yang panas. Berbeza dengan tea mix kita boleh ambil pada air yang panas. Okay. So ini aloe ni akan membantu membersihkan kita punya vilai dan kita akan dapat serap nutrition dengan lebih baik. So dia akan dapat membantu lagi. Bila usus kita sihat, bila usus kecil kita tu kan sihat, dia dapat
membantu penghadaman dalam masa yang sama dapat membantu melawas menyingkirkan toksin. Itu yang saya buat lah. Siapa nak turun lebih laju dalam 40% lebih laju, kita kena amalkan elok. Okay. So T-Mix ni boleh dicampurkan dengan elo juga, contohnya, ataupun T-Mix boleh diambil dalam keadaan air panas ataupun air sejuk. Jadi terpulang pada caranya. So kita ada teh hijau, kita ada honey ginger, kita ada lemon. Okay, bersama dengan T-Mix ni dia akan berikan kita 5 efek, antioksidan A, B, C, D, E ni, antioksidan, awet muda, B tu bakar lemak, bakar kalori, C cleansing, D detox, and E energy. Jadi biasanya kami akan campurkan air sihat ni dalam air sihat tu kita akan campurkan T-Mix dengan elo. Kalau saya tambah sekali dengan guarana. So dia memang rasa berbeza lah kalau kita berpuasa dengan. Okay, ni saya dah sebutkan tadi, F1 ni adalah sebagai base untuk pemakanan yang seimbang tu. Okay, bersama dengan F3. Dan ini sebab apa kita ada mix fiber ni, sebab kita dalam masa kita berpuasa tu kita nak cukupkan buah-buahan ni kadang-kadang tak sempat. Nak dapatkan 25 gram ini yang recommended by doctor juga. Okay, so kalau kita dapat tanda usus yang sihat ni, kita dapat buang air besar tu sekitar 1 ke 3 kali sehari. So kalau kita tak dapat buang air besar banyak itu, maknanya kita memang masih tak cukup fiber. So kita boleh gunakan mix fiber ni dengan 1 scoop dia akan bersamaan dengan 5 gram fiber. Okay, so maknanya kalau kita ada 2 kali shake contohnya sehari, kita boleh masukkan sekali dengan fiber. So kita ada top up lagi 10, mungkin dalam kita punya shake tu pun kita dah ada buah-buahan apa semua untuk kita blend sekali. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan buah apa saja, tembikai lah, nenas ke, buah naga ke, tak kisah. Tapi maknanya cepat tak kalau kita nak buat shake tu? Cepat tak bila kita nak bersiap untuk bersahur tu? Okay. Kita nak siapkan sahur tu senang. Kita cuma potong buah-buah, kita dah boleh terus bancuh dengan fiber dengan F1 sahaja. Okey. Dan untuk memastikan kita cukup multivitamins dan mineral, sebab tadi dalam F1 tu kita dah cover macronutrients yang penting. Makna makro ni nutrien yang diperlukan pada kadar yang banyak, seperti karbohidrat, protein, lemak baik, good fat. Tadi ingat tak Dr. Luigi Gretton ada cakap tadi, dia beritahu elakkan benda-benda yang deep fried. Ini kalau kita masih lagi makan benda-benda yang deep fried untuk kita berbuka puasa, kita sebenarnya menambahkan lemak tepu, lemak trans fat dan sebagainya ke dalam kita punya diet kita. So kalau tuan-tuan banyakkan benda-benda deep fried, terutama kalau kita goreng dengan minyak kelapa sawit contohnya, dia akan meningkatkan omega 6 dalam badan kita. Tuan-tuan akan menggalakkan bad kolesterol naik dalam badan. Ini yang kita tak nak. So kalau kita bercakap tadi, puasa yang dapat memberikan kita penyingkiran kolesterol dan sebagainya. So penting sangat untuk kita pastikan makronutrients yang betul, dan untuk mencukupkan micronutrients ni yang biasanya vitamin, minerals ni, kalau tak dapat, walaupun dalam F1 ada, tapi kita boleh top up dengan multivitamin dan minerals. Ini biasanya sold out, tapi alhamdulillah dah ada balik in stock. Ini biasa memang laris lah, memang selalu habis. Okay? Ini yang saya cakap. Kalau guarana ni, pengalaman saya, kalau saya nak driving, saya akan ambil guarana. Kalau macam T-Mix tu mungkin akan menggalakkan kita ke toilet. Tapi kalau macam untuk bertarawih contohnya, boleh kita campurkan air kosong tu dengan guarana. So selain dapat memberikan kita tenaga, kalau kita driving jauh-jauh kan bulan puasa ni, kalau kita dapat bersahur dengan guarana ni, insya-Allah. Even pada keadaan biasa, kita boleh kekal segar dalam driving tu 5 jam, 6 jam tu straight. Contohlah tu. Mungkin side effect dia berbeza-beza dari segi orang lain, tapi itulah pengalaman saya bila saya letakkan guarana tu lagi best bila kita sahur. Okey. Dan untuk
untuk menyedapkan lagi kita punya shake tu, tuan-tuan boleh cuba letakkan Formula One Sport. Kalau Formula One biasa yang cookies and cream tu dia ataupun vanilla, dia vanilla biasa. Tapi bila kita dengan gunakan Formula One Sport ni, dia punya vanilla tu lebih pekat, creamy vanilla. So kalau kita campurkan, dia lebih pekat dan lebih sedap. Okay, tapi purpose dia sama. Cuma dia tidak ada soybean, dia fokus pada whey dan casein. Formula One Sport. Okay. So dalam masa kita berpuasa ni pun kita kena ambil peluang juga untuk menyingkirkan kolesterol yang deposit dalam kita punya saluran darah. Sebab bila kita bercakap tentang lemak tu sekata, dia ada lemak bawah kulit, dia ada lemak di bahagian perut yang kita panggil lemak visceral, dan dia juga ada kolesterol deposit yang menutupi saluran darah kita. Ini kita kena faham. Apabila kita meningkat usia, kita akan menghadapi masalah ini. Pengurangan nitrate oxide yang akan berkurangan macam ni akan menyebabkan saluran darah kita makin sempit. Macam ni. Jadi ada nutrition tak yang boleh membantu untuk kita menggalakkan penghasilan NO ini yang sangat-sangat penting. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita mempunyai pakar yang menjumpai kepentingan NO dalam kita punya saintis ataupun doktor yang berada di belakang mulai. Beliau adalah Dr. Louis Ignarro. Untuk tuan-tuan boleh Google Dr. Louis Ignarro ni yang berjumpai kepentingan nitrate oxide. Dan kalau kita nak, kalau di US sekarang, kalau pesakit COVID yang ada gunakan rawatan gas NO, tapi mahal. Okay. Jadinya dia boleh melalui pemakanan, tetapi kita ada produk yang awesome untuk kita gunakan untuk membantu melancarkan. Ini sebagai contohnya, siapa yang ada rasa masalah semput-semput, nafas pendek dan sebagainya kan. Ni dia boleh gunakan NO. Bukan NO ni, NW. Ni yang berlaku. Memang benda ni akan terjadi bila kita ni. Jadi mana-mana tempat yang sempit, dia akan jadi sakit. Banyak tak tempat-tempat yang akan jadi sakit, sendi-sendi dan sebagainya bila kita menghadapi masalah. Perut jadi keras, urat jadi keras. So untuk melembutkan balik urat-urat ni penting peredaran darah tu perlu lancar di semua tempat. Kalau dulu saya tak mengamalkan nutrition ni, tangan saya ni macam pucat. Ni kalau tapak tangan ni dia tak ada merah-merah, urat pun tak naik. Sekarang semua alhamdulillah. Penemuan NO ni lah juga yang memberi inspirasi kepada ubat Viagra dan sebagainya. So faham maknanya bila darah tu lancar, alhamdulillah macam tu. Okay, so kita ada NW. Kalau di Singapura kita panggil Networks, tapi kalau di Malaysia NW. Inilah dia. Tuan-tuan boleh dapatkan, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan NW ni, boleh ambil. Kalau Dr. Louis Ignarro dia beritahu dia ambil pagi dan malam walaupun kita memang benda ni panduannya kita ambil sebelum kita tidur, tapi dalam bulan puasa ni saya akan ambil sebelum sahur, bersama dengan sahur dan ketika saya berbuka puasa. Saya campurkan dengan air lah, air sihat. Maksudnya ada shake tapi ada air sihat. Air sihat tu saya campur semua, Elo, NW, T-Mix, collagen, fiber, satu tempat. Macam tu. Contoh lah kan. Okay. Okay. So, kenapa kita ambil juga omega 3 ni? Sebab ini akan membantu untuk menyingkirkan lemak-lemak degil yang dekat kami, terutama dekat bahagian perut. Ni siapa yang ada masalah dekat bahagian perut tu boleh amalkan omega 3. Omega 3 ni sebenarnya sebab specialnya omega 3 kita ni dia safe dari segi megadose. Maksudnya tuan-tuan boleh ambil. Omega 3 kita punya fish oil ini datang daripada ikan-ikan laut dalam yang hanya makan plankton. Plankton. Dia beza kalau kita ambil minyak ikan-ikan yang besar. Sebab itu dia tidak hanyir. Dia boleh kunyah macam tu sahaja. Berbeza dengan brand-brand lain, kalau kita makan, kalau kita letak dalam peti ais, dia akan jadi keras. Tapi omega 3 Herbalife, dia lembut walaupun letak dalam peti ais. Jadi dia ada cengkeh sekali. Campuran cengkeh dalam ni. Jadi sebab itu tuan-tuan boleh kunyah aja. Omega 3 ni sangat bagus. Sebenarnya kalau contohnya ibu-ibu yang baru melahirkan anak sebagai contohnya,
Kalau tak cukup omega 3 itu yang kalau ikut kajian dia akan pergi meroyan, dia ada masalah, orang yang ada masalah bipolar personality, mental lah, berkaitan mental ni sebenarnya dia ada kaitan dengan omega 3 tuan-tuan dan puan. Dia tidak semestinya gangguan mistik tapi dia ada kaitan dengan omega 3. So sebab dia bagus untuk mata, dia bagus untuk brain, dia bagus untuk saluran darah, bagus untuk jantung. Yang ni kalau tuan-tuan boleh kata spend time. Spend duit sikit untuk benda-benda ni. Sebab memang tak cukup. Cakap terus terang, kita tak cukup. Kita terlalu banyak bahkan benda-benda yang berminyak-minyak yang menaikkan omega 6 dalam kita punya diet. Kita memang sangat kekurangan omega 3. So memang bagi saya, kalau tuan-tuan serius nak buang semua benda-benda kolesterol ke apa-apa tu, memang benda ni memang kena ada. Banyak nutrition banyak nutrition ni, tapi tak apalah, nak sihat kan, macam tu insyaAllah. Okay, ini kalau kita masa kita nak bertarawih tu, daripada kita kunyah benda-benda berapu, baiklah kita kunyah protein bar sebagai contoh. Okay, ini resepi premium shake yang boleh tuan-tuan buat. Cuba try tengok macam mana. 3 scoop Formula 1, 2 scoop F1 Sport, lepas tu 2 F3, 1 fiber. Cuba try. Ni kita panggil premium shake dengan 500 ml air. InsyaAllah kenyang, sedap. So kalau yang 3 scoop ni, kalau nak buat sedap, bolehlah campur cookies and cream ke, campur dengan choc mint, campur dengan cappuccino. Tak kisah, yang penting 3 different flavor. Saya memang ada semua, strawberry ada, tropical ada. Memang suka campur semua. Jadi bila buat macam ni, dia lebih pekat, insyaAllah. Sebab kita pun dah memang makan kurang masa bulan puasa, so tak apa. Adjust lah, mungkin boleh bubur lagi banyak pun tak pula, tapi ada kiraan dia. Tapi insyaAllah tak ada masalah. Okay. Jadi insyaAllah kalau kita buat semua tadi tu, kita akan terus kekal bertenaga. Berpuasa ni maknanya kita akan jimat masa, kita akan orang kata dapat fokus pada ibadah. Ini yang saya kongsikan. Ini pengalaman saya sendiri, dan alhamdulillah saya tidak berkeseorangan dalam sesi malam ni. In fact saya ada 2 orang sahabat peserta, sahabat lah yang sama-sama melalui puasa secara sihat ni. Saya nak perkenalkan yang pertama, Puan Nurliza yang sudah menurunkan 18 kg. Alhamdulillah, dua-dua ni, Ustazah Zaini sebelah kanan, sebelah kiri Puan Nurliza, sebelah kanan Ustazah Zaini. Dua-dua ni memang sangat suka berpuasa sunat. Guru kami memang ni geng puasa sunat. Jom saya tengok ada tak Kak Liza kat sini. Saya nak tanya, nak buat interview sikit. Ustaz boleh bagi tahu dia punya ID dan saya boleh tolong co-hostkan, boleh unmute. Okay. Saya nak type dulu macam mana? Buat saya type. Silakan Ustaz. Okay. Okay, juga boleh minta panelis kita raise hand, tekan button ni, so ada reaction tu kan. InsyaAllah senang. Ustaz Salahuddin nak highlight, nak spotlight. Thank you Coach Dali. Saya dah co-hostkan Puan Nurliza. Tunggu satu lagi.
Alright. Ustaz, saya rasa Puan Nuriza dia dah unmute dah mic dah. Ada. Ada, boleh. Okey Kak Liza, Assalamualaikum. Dia dah ni dah. Dia dah di spotlight. Tak nampak. Dia dah co-host, dia dah unmute tadi. Okey. Assalamualaikum Kak Liza. Oh ni saya nampak ni. Nurliza Badu. Dia tak ada kat sini ke? Tak dengar ke? Dengar. Kak Liza? Ya. Akak Okey, dengar dah. Okey. Apa khabar Kak? Saya nak tanya Akak, boleh Akak kenalkan diri Akak, berapa umur, kemudiannya sudah turunkan berapa dan apa yang menyebabkan Akak seronok sangat berpuasa sunat dengan nutrition. Nampak tadi dia on, lepas tu dah ter-off balik. Okey. Coach Asakov, cuba tengok dengan Ustazah Zaini Maisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, apa khabar? Ya, saya. Nak ucapkan tahniah lah sebab istiqamah dah 23 kilo turun penurunan. Masya-Allah. Saya nak minta Ustazah share sikit pengalaman Ustazah. Macam mana sebelum Ustazah amalkan nutrition yang sihat ni, bagaimana keadaan Ustazah bila kita beza berpuasa dulu dengan sekarang. Silakan Ustazah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Zaini binti Maisa dari Putra Hai, Sumbang Jaya, Selangor. Umur saya tahun ni dah masuk 50 tahun lah. Okey, Alhamdulillah. Tahun ni insyaAllah Ramadan yang kedua bersama dengan nutrition. Alhamdulillah setakat ni saya dah berjaya turun los dalam 23 kg dan insyaAllah akan menuju kepada berat yang lebih ideal lagi lah insyaAllah. Okay. Alhamdulillah sepanjang Ramadan lepas saya ada amalkan nutrition lah sebab dari pengalaman yang kita, ilmu-ilmu yang kita dapat daripada kita belajar daripada coach-coach kan. Jadi insyaAllah daripada situ kita dapat teruskan dan dapat amalkan sepenuhnya masa puasa sunat dan Ramadan yang lalu lah. Okay. Alhamdulillah untuk pengalaman berpuasa Ramadan tu saya memang full nutrition lah, ambil waktu sahur memang ambil nutrition sebab memang sebelum tu saya dah cuba berpuasa sunat dengan nutrition. Jadi bila dah nak menuju Ramadan tu lagi giat lah kan sebab kita nak rasa macam mana kita nak dapat shaping, loss yang lebih baik lah. Jadi Alhamdulillah masa sahur ni memang senang sangat kita nak sediakan sarapan sihat ni kan. Masa pun singkat, tu mudah, cepat. Kita blend je semua tu. Kita campur. Kalau ada buah-buahan kita nak campur pun boleh. Tapi saya lebih suka pada yang F1 F3 lah sebab F1 F3 ni dia lebih kepada mengenyangkan, tahan lama perut. Alhamdulillah memang saya dengan suami memang ambil nutrition sepenuhnya lah waktu sahur. Sebab memang suami pun cakap bila dia pun buat kerja ni kan, kerja kilang kan, biasalah kerja teruk sikit. Tapi Alhamdulillah dia rasa macam bertenaga dan tak rasa lapar. Alhamdulillah. Okay.
Lepas tu memang saya biasa sebelum tidur tu saya buat teruslah nutrition untuk simpanan peti supaya senang lah kan, bila kalau terlajak bangun pun tak sempat nak buat pun memang benda tu dah tersedia, jadi memang senang sangat kan. Jadi kita tak ada lah alasan berpuasa dengan tak sempat nak bersahur lah apa lah kan. Jadi alhamdulillah memang sepanjang puasa tu kita akan rasa macam bertenaga sangat lah, sebab saya pun bila puasa dengan nutrition ni, waktu sekolah, bila waktu KH, saya kena ajar KH kan, jadi kita berkebun dengan murid-murid. Jadi benda tu memang, diorang pun pelik, kenapa akak ni macam bertenaga je kan, sedangkan akak puasa. Tak, alhamdulillah lah, sebab memang kita bersahur dengan benda yang lengkap kan. Okey, alhamdulillah. Lepas tu, bila masa bulan Ramadan yang pengalaman daripada Ramadan tu juga, masa berbuka lagi satu yang nikmat dia, sebab kita tak perlu nak bekerja-kerja pergi bazar ke, nak beli makanan tu makan ni kan, kita pun dah tahu waktu PKP kan. Jadi memang nutrition ni memang membantu sangat-sangat, okay? Jadi memang mudah, cepat, ringkas, dan yang paling pentingnya memang sedap lah kan. Nak pula kalau kita shake tu kita campur dengan buah-buahan lah kan. Tapi saya lebih suka bulan puasa, saya lebih suka campur dengan kurma. Okay. Lepas tu alhamdulillah pengalaman saya juga sebalik kampung sepuasa sunat dengan mak. Jadi saya masa puasa tu, masa sahur tu saya memang blend buat untuk mak. Jadi mak pun rasa macam rasa macam lain lah. Mak kata alhamdulillah lah, dia rasa macam bertenaga kan, orang tua kan. Jadi dia malam tu, pagi tu dia memang tak ada selera nak makan. So buatlah untuk dia. Jadi alhamdulillah dia cakap memang bertenaga lah. Alhamdulillah lah, tak rasa macam lesu sangat kan dengan nutrition ni. Jadi alhamdulillah waktu berbuka tu saya biasa ambil dengan timik suam, ataupun saya akan buat jet drink ataupun orang panggil apa, jamu kepis perut. Jadi alhamdulillah lah dengan omega 3, dengan NV-nya, dia orang tak tahu tu. Memang special jamu kepis perut, masya-Allah. Betul, jadi memang tak bertakut lah. Berbuka dengan sahur memang saya minum. Memang akan sentiasa pergi toilet lah. Tapi itu dah, kita dah rutin, dah biasa dah kan macam tu kan. Tapi insyaAllah lah benda tu akan... Ustazah tak payah nak masak sangat lah Ustazah kan? Saya memang puasa memang saya tak masak sangat, sebab suami pun memang banyak dekat surau. Dan suami pun sebelum dia buka puasa kat surau tu memang saya dah sediakan 1 liter untuk dia ke inilah, sebelum dia ke surau tu memang senang lah. Jadi bila dia nak makan tu dapatlah kontrol kan, maklumlah dekat surau kan. Dia makan heavy, dia makan heavy bila? Dia makan heavy balik pada tarawih. Balik pada tarawih. Sama-sama lah kita orang balik tarawih baru makan yang ni lah. Itu pun tak adalah nak makan berat sangat sebab kita masih kenyang lagi dengan shake tadi kan. Jadi itulah pengalaman dia, insyaAllah Ramadan kedua ni, tahun kedua. Ustazah ingat tak berapa Ustazah turunkan masa bulan puasa? Dekat 5 kg. Masya Allah. Sebab saya ingat baju saya pakai tu daripada yang sebelum tu saya pakai double XL. Bila puasa tu saya dah boleh pakai L, dan XL tu macam longgar sikit lah kan. Masya Allah. Nampak lah shaping tu yang paling ketara lah dekat perut. Sebab anak-anak pun perasan, Umi mana perut Umi yang dulu dia cakap. Itu memang saya nampak tak tuan-tuan dan puan, dia kalau kena gambar tu pun kan, sebab kita semua okey tau, sebab bila kita bergambar kita kat depan kan, orang tak tengok dari sisi lah. Kalau orang tengok sisi memang kantoi lah. Alhamdulillah kan. Saya memang perut saya memang biasalah Caesar kan, 2 kali Caesar. Kita memang susah nak jaga sikit lah kan. Jadi memang ketara lah kat situ. Alhamdulillah lah, daripada seluar yang saiz 42 saya sekarang dah boleh pakai 28-30. Alhamdulillah. Betul macam ni ya. Apa ni yang Hatimah dia sebut ni, dia kata dia bancau letak dalam peti ais memang terbaik, sedap, insya-Allah. Elo tu, botol Elo tu letak dalam peti ais memang sejuk, kalau masuk dengan bancau memang sedap. Saya suka apa? Elo apa? Perisa apa yang saya suka? Elo dengan timik siapa yang sedap kalau campur? Saya suka Mandarin. Masya-Allah. Okay. Pipon sedap juga. Memang semua sedap. Suami pun sama-sama naik lah. Dulu Ustazah ada cabaran tak Ustazah? Ada cabaran apa-apa ke sebelum nutrition ni? Sebelum ada cabaran tak bila nak? Memang kalau
kita biasalah kalau time puasa kan terfikir-fikir apa dah nak masak esok pagi, apalah yang nak sahur kan. Kita fikir-fikir apalah kita nak sediakan. Jadi macam kadang-kadang tu menu tu macam tak sempat lah nak buat ni, nak buat tu kan. Jadi sekarang ni tak payah fikir dah. Kan, jimat masa betul. Tak payah fikir dah. Buat syek simpan peti esok pagi. Kalau terlambat bangun sikit pun kan, agak-agak sebelum nak subuh tu boleh dah minum tenang kan, bertenaga. Alhamdulillah lah, insyaAllah. Tanya Ustazah sebab Ustazah masih terus istiqamah. Saya tengok masih terus sampai sekarang. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih. Jazakillah khairan katsira. Okey, saya nampak Kak Liza dah on dah buka video Dah. Kak Liza, silakan Kak Liza. Boleh cerita sikit? Sekejap, saya unmute Okey, sekejap. Unmute dia kejap Okey, boleh. Teruskan. Cuba klik unmute tu. Sekejap. Suara. Okey. Hilang pula. Kita kena dengar ni Kak Liza ni sebab dia ada benda yang menarik. Tak boleh unmute ke? Okey, tak dapat unmute. Kak Liza okey tak? Okey, tak dapat. Okey, tak apa. Saya rasa ada cabaran kat situ, tak ada masalah. Okey. So, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Semuanya dengan izin Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bersyukur sangat kerana siapa sahaja pun, kalau kita dapat amalkan dengan cara yang betul macam ni, insya-Allah kita akan dapat natijah daripada berpuasa tu, iaitu dengan proses automisis, kesihatan yang terbaik. Dan dalam masa yang sama, kita akan jimat masa untuk kita fokus kepada benda yang paling penting, iaitu untuk menghidupkan Ramadan. Okey, saya rasa sekadar itu perkongsian saya. Okey, Kak Liza, okey ke? Video dah on lah. Tak boleh tak apalah. Boleh, cuba unmute. Tak dengar ke? Dengar, cuba cakap. Teruskan. Okey, terus cakap. Boleh Kak Liza, silakan. Dia unmute balik. Saya rasa ada cabaran. Okey, tak apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Yang lemah tu kalau ni saya minta maaf. Kak Liza dah okey dah. Cepat. Betul Kak Liza. Dia macam on off. Okey, tak apa. So saya rasa sampai situ saja sebab saya punya fokus pada minggu ini adalah untuk pengenalan tentang semua nutrition tu. Jadinya boleh go back kepada nutrisi pada video Fit Ramadan yang pertama, Fit Ramadan yang kedua, dan insya-Allah kita akan dapat banyak info, dan yang paling penting untuk bermula. Kita ada lagi berbaki beberapa hari ini, kita boleh start insya-Allah. So yang mana yang kali pertama tu saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dipermudahkan untuk bersama dengan program dan sebagainya, dan moga-moga kali ini kita akan dapat Ramadan yang lebih baik, Ramadan yang puasa khawas khusus, puasa yang bukan sekadar lapar dan dahaga, tetapi puasa yang puasa panca indera kita semua, mata, telinga dan semuanya. Moga-moga bermanfaat pada malam ini sharing. Okay, kita jumpa lagi di Fit Ramadan yang keempat dengan speaker yang awesome yang lain. Terima kasih kepada semua yang sudi mendengar, dan kita boleh sampaikan insya-Allah. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Alhamdulillah. Thank you so much. Terima kasih Ustaz Salahuddin. Saya Recording stopped. masih tak berani nak
nak on video ni. Recording in progress. Saya cuba ada siapa yang klik record ni? Tak, saya rasa dia macam ada automatic click lah apa, saya pun tak tahu. Saya remove Recording yang stopped. bukan co-host Okey. Jadi dia daripada co-host yang tadi, jadi tertekan kan. It's okay. Biasalah ni macam zaman-zaman sekarang ni banyak tekanan kan. Jika Coach Asako boleh on ya video? Tak boleh. Saya mungkin terputus, saya cuba Ustaz, Okay. kalau Saya terputus. stop share ke macam mana? Okay. Saya dah stop share kan? Dah stop dah. Okay. Alhamdulillah. Okay, dia orang kata highest energy bagi kopi hari ni kan Ustaz. Patutlah. Itu dia. Saya ada bagi tahu di awal tadi ni kopiah hadiah daripada Eksekutif Tim Maksu masa jumpa dengan dia. Jadi saya nak ambil ihsan belas juga, barokah lah. Orang balik Mekah kan dia hadiahkan kopiah, saya pakai juga. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ambil kau masa sikit. Ada beberapa cabaran teknikal tadi. Kami daripada pihak sekretariat lah kalau ni, daripada Fit for Ramadan kali ni. First nak mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan memohon ampun maaf kalau ada kecacatan daripada sesi kita hari ini. InsyaAllah kita ambil yang baik, kita cuba amalkan apa yang kita tahu tadi. And of course kita tengok tadi memang amazing, sangat teknikal, sangat detail dan dikaitkan dengan bahasa yang mudah. InsyaAllah kalau kita faham kebaikan, kelebihan, hadiah daripada Allah SWT bulan Ramadan ni, mungkin kita bukan sekadar dapat lapar dan dahaga. Kita akan dapat, Ustaz kata tadi macam komputer kita boleh reset balik. Mudahnya macam phone kita format balik. Okay, insyaAllah. Jadi sepanjang program Fit for Ramadan ni memang untuk menyediakan kita semua, bukan sekadar untuk recap balik nota-nota, tapi juga untuk kita nak membantu anda semua menjadikan Ramadan kali ini adalah untuk Ramadan yang terbaik. Dan mungkin kita tak tahu sama ada hanya beberapa hari lagi, Allah sampaikan hayat kita tak, ataupun tahun depan kan. Kita kadang-kadang nak ada ayat bila Isnin depan lah kan. Ramadan ni macam tak sedia lah, Ramadan depan lah kan. Tak tahu lagi, umur kita tak tahu lagi kan. Jadi kita nak harap persediaan kita ni pun dah jadi satu jariah untuk kita betul-betul jadikan Ramadan kali ni the best. Siapa dekat sini yang excited, ready untuk Ramadan kali ni? Boleh tulis tak dekat situ? Saya excited. Masya Allah. Okay, remember. Thank you so much yang respon. Amazing. Ramai ni. Kekal pula tu. Beratus-ratus orang tadi kekal ke sini. Tagline kita, sihat bertenaga di bulan puasa, cantik bergaya di hari raya, kekal aktif sepanjang masa. Masya Allah kan. Okay, thank you so much Coach Salahuddin, and amazing sharing, and sama-sama kita panjatkan doa moga ilmu yang disampaikan itu jadikan ilmu jariah, dipanjangkan juga kepada keluarga kita. Amin. InsyaAllah kan. Okay, so InsyaAllah the next one last ni kan, Wang Ganu ataupun Wang Batel kata wah gori last kali kita bagi, saya akan jemput Ustaz Nur Azman. Jadi nantikan book terus hari Ahad tu, kita nak luangkan masa bersama keluarga. Kalau ada yang pakai komputer, cucuk je dekat dia punya TV, kita tengok sama-sama. Mungkin ada beberapa pesanan terakhir di hujung-hujung kan, last corner tu, mungkin ada Ustaz nak sampaikan. Jadi insyaAllah kita nak jadikan sharing ni bukannya untuk kita, tapi kita nak amalkan dan kita dapat panjangan kepada orang lain juga. Dan itu sahaja daripada kami. Wallahualam, moga usaha kita ni mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kau suluh hatiku dengan
Thank you semua. Assalamualaikum.